Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Harap semua baik ya. Okey, mari kita mulakan. Kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, boleh teka apa pengajaran untuk hari ini? Pengajaran hari ini bertajuk Esau menyerahkan hak anak sulung. Apa benda tu? Okey, mari kita lihat. Sebelum kita ke pengajaran untuk hari ini, kita ingat kembali apa yang kita belajar. Okey, ini ialah Abraham. Ingat tak minggu lepas? Okey, ini isteri Abraham, Sarah. Abraham dan Sarah sangat tua apabila mereka mendapat seorang anak bernama, ingat tak apa nama anak Abraham dan Sarah? Ya, anak mereka bernama Ishak. Ingat tak? Okey, Ishak menjadi dewasa dan kemudian Ishak berkahwin dengan Ribka. Ingat tak siapa ni? Ingat cerita minggu lepas tak? Isteri Ishak ialah Ribka. Ishak dan Ribka mendapat anak kembar. Anak kembar ya. Seorang bernama Esau dan seorang lagi bernama Yakub. Nampak tak ada perbezaan dengan anak kembar ni? Mereka tak kembar sama ya, tak seiras. Esau ni dia berbulu badan lebat. Dia dilahirkan dengan banyak rambut. Tidak seperti Yakub. Mari kita lihat lagi anak kembar Ishak dan Ribka ya. Okey, Esau dan Yakub. Ingat tak? Okey, Yakub membesar, Esau membesar, okey, dan Yakub juga membesar. Okey, Esau menjadi anak kesayangan bapa dia, Ishak. Dan Yakub menjadi anak kesayangan mak dia, Ribka. Okey, mereka menjadi anak kesayangan masing-masing. Okey, kita lihat lagi Esau dan Ishak. Okey, Esau adalah anak kesayangan Ishak dan Esau seorang pemburu. Dia suka menangkap binatang liar ya. Dia pemburu apa tu? Wah, rusa. Rusa pun lari. Mami, daddy, dia lari. Okey, tengok Esau. Okey, Esau ni seorang pemburu yang hebat. Ishak sangat sukakan Esau. Dan ini pula Ribka. Anak kesayangan Ribka ialah Yakub. Okey, Yakub tinggal di kemah bersama dengan Ribka ya. Okey, dia tinggal bersama ibu dia di kawasan perkemahan dan dia menolong ibu dia. Dia bersama-sama dengan ibu dia. Yakub adalah anak kesayangan Ribka. Okey, so ingat tak cerita setakat ni? Okey, ini ialah Abraham dan Sarah. Mereka mendapat seorang anak bernama Ishak. Ishak menjadi dewasa dan berkahwin dengan Ribka. Ishak dan Ribka mendapat anak kembar bernama Esau dan Yakub. Okey, Ishak sayangkan Esau. Ribka sayangkan Yakub. Ishak dan Ribka mendapat anak sulung dia bernama Esau. Esau ni anak sulung. Okey, kita lihat apa dia anak sulung ni, kenapa penting sangat ni? Okey, Esau adalah anak sulung. Ada kelebihan khas sebagai anak sulung. Dia dihormati oleh keluarga. Dia berhak dan berkuasa ke atas keluarga. Ini adalah hak Esau sebagai anak sulung. Tuhan memutuskan Esau
dilahirkan sebagai anak sulung kan? Tak ada orang lain yang boleh memutuskan. Tuhan saja yang boleh memutuskan siapa yang lahir dahulu. So, ini adalah satu kelebihan untuk Esau. Dia mendapat lebih berkat dan dilahirkan sebagai anak sulung. Okey, ingat tak pengajaran hari ini apa tajuk dia? Esau menyerahkan hak anak sulung. Hak anak sulung tu diberi khas oleh Tuhan dan dia telah menyerahkan, dia melepaskan hak anak sulung. Mari kita lihat apa ceritanya. Okey, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian ayat 25, pasal 25 ayat 30 hingga 33. Kejadian 25, 30 hingga 33. Mari kita baca bersama. Lalu berkata kepada Yakub, "Aku kelaparan, berilah aku sedikit kacang merah itu." Itulah sebabnya dia disebut Edom. Yakub menjawab, "Aku akan berikan kacang itu kepadamu jika engkau menyerahkan hakmu sebagai anak sulung kepadaku." Esau berkata, "Peduli apa hak itu bagiku? Aku lapar setengah mati." Yakub menjawab, "Bersumpahlah dahulu bahawa kamu akan menyerahkan hakmu kepadaku." Esau bersumpah dan menyerahkan haknya kepada Yakub. Inilah bacaan Alkitab kita. Mari kita lihat ceritanya. Okey, Yakub ni, Esau ni seorang pemburu, ingat tak? Tengok tu dia pergi memburu. Suatu hari dia pergi memburu. Okey, sehari suntuk dia memburu. Dia sangat penat dan lapar. Sangat penat dan lapar. Okey, kita lihat apa terjadi. Okey, apabila dia pulang, dia nampak siapa ni? Yakub tengah memasak bubur kacang merah. Sedapnya. Esau sangat lapar. Dia kembali ke rumah, dia nampak bubur kacang merah tu. Sedapnya. Okey. Dia pun meminta sedikit bubur kacang merah itu daripada Yakub. Nak sikit? Tapi Yakub ni pandai, dia minta. Dia kata, "Kalau nak sikit bubur kacang merah ini, awak kena serahkan hak anak sulung awak kepada saya." Okey. Esau ni sangat lapar. Okey. Dia lapar sampai setengah mati dah. Okey. Dia kata, "Okey, saya nak bubur kacang merah." Dia lapar sangat sehingga dia sanggup menyerahkan hak sebagai anak sulung itu kepada Yakub. Esau lapar sangat, dia tak peduli dah tentang hak yang istimewa yang diberikan kepadanya. Okey, so Yakub tak percaya nanti dia tipu-tipu, dia tarik balik ke? Dia kata, "Okey, kalau nak kena bersumpah kepada aku yang kau serahkan hak istimewa sebagai anak sulung itu." Okey. Esau pun dengan cepat dia kata, "Okey. Bersumpah aku serahkan hak sebagai anak sulung kepada engkau, Yakub." Dia menyerahkan hak sebagai anak sulung itu untuk bubur kacang merah. Dengan mudah hak sebagai anak sulung diserahkan. Lepas itu Yakub kata, "Okey, sekarang boleh makan." Esau pun mengambil sedikit kacang merah tu dan dimakan bersama dengan roti. Esau memakan bubur kacang merah dengan roti. Okey, dia akhirnya dapat juga makan bubur kacang merah itu selepas dia menyerahkan haknya. Dia bersumpah menyerahkan haknya kepada Yakub. Hak sebagai anak sulung diserahkan untuk semangkuk sedikit bubur kacang merah. Okey, kita lihat Esau ni dia memandang remeh, seperti memandang remeh hak sebagai anak sulung. Kelebihan khas yang diberikan kepada anak sulung, dihormati oleh keluarga, berhak dan berkuasa ke atas keluarga. Hak Esau sebagai anak sulung, Tuhan yang memutuskan Esau akan dilahirkan sebagai anak sulung.
Dan Esau dengan senangnya menyerahkan untuk sedikit bubur kacang merah. Dia tidak menganggap hak anak sulung itu penting atau berharga. Dia tidak memandang serius hak yang diberikan oleh Tuhan itu kepadanya. Esau menyerahkannya untuk perkara yang remeh. Dia kehilangan berkat. Okey, ada kalanya kita pun sama juga. Tidak kisah, kita memandang remeh. Kita mesti ingat, kita anak Tuhan. Tuhan memilih kita sebagai anaknya. Ramai yang tidak tahu mengenai Tuhan. So, ada kalanya kita melepaskan segala berkat dan perjanjian Tuhan untuk sesuatu yang remeh. Mari kita lihat beberapa contoh. Okey, contoh pertama, kita tidak memandang serius pemberian Tuhan, ya. Okey, Tuhan menyuruh kita berdoa setiap hari. Adakah kita berdoa? Adakah kita bercakap dengan Tuhan? Adakah kita berdoa apabila dilanda masalah? Tuhan mendengar setiap satu doa kita. Kita perlu bersabar dan percaya yang Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan mengambil berat dan prihatin ke atas kita semua. Contohnya kita disuruh doa setiap hari. Kita berdoa untuk keputusan baik, tapi tak dapat keputusan baik, kita berhenti berdoa. Kita tak luangkan masa untuk berdoa setiap hari. Kita kata busy lah, sibuk lah, tak ada masa lah nak berdoa. Hanya kalau ada lebih masa sikit tu, mak paksa baru nak berdoa. Jadi kita tidak memandang serius ajaran Tuhan ini, ya, untuk panggilan Tuhan untuk berdoa setiap hari. Lagi satu contoh yang kita boleh lihat, Tuhan menyuruh kita membaca Alkitab setiap hari. Adakah kita membaca Alkitab setiap hari? Adakah kita cuba belajar lebih banyak mengenai Tuhan? Adakah kita cuba memahami Tuhan? Tuhan berbicara dengan kita melalui Alkitab. Okay, bila kita baca Alkitab, kita boleh faham kehendak Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan supaya dapat memahaminya dan kita dapat memahami rencananya untuk diri kita. Tuhan sangat menyayang kita dan mengambil berat tentang diri kita. Contoh alasannya, contoh kita tidak mengambil serius, kita tak cukup masa untuk membaca Alkitab dan berdoa. Tapi kalau ada masa tu menonton kartun, main handphone, tapi untuk Alkitab tak ada masa. Kita tidak memandang serius membaca Alkitab. Okey, apa lagi contoh lain yang kita boleh fikirkan keadaan di mana kita tidak mengambil serius pemberian Tuhan ini. Fikirkan perkara yang kita lepaskan dengan mudah saja. Fikirkan segala berkat yang telah hilang apabila kita tidak mengambil serius. Okey, kita perlu bekerja keras, berdoa lebih banyak, rajin membaca Alkitab dan percayakan Tuhan dan rencananya. Dan kita kena mengambil serius segala perintah Tuhan. Jadi bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 25 ayat 30 hingga 33 mengingatkan kita, menceritakan kepada kita mengenai Esau yang dengan mudah saja menyerahkan, melepaskan haknya sebagai anak sulung yang telah diberikan khas kepadanya oleh Tuhan. Okey, dia dengan mudah saja menyerahkannya. Dia tidak mengambil serius. Kita tidak boleh seperti Esau. Kita perlu mengambil serius yang Tuhan telah memilih kita sebagai anaknya dan kita perlu bertanggungjawab dan kita perlu melakukan segala perintah yang disuruh oleh Tuhan. Okey, cerita hari ini boleh baca di dalam buku Kejadian, ya. Pasal 25 ayat 19 hingga 34. Nanti boleh baca bersama dengan ibu bapa. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas pasal 21 ayat 19. Mari kita baca bersama. Hendaklah kamu teguh hati. Dengan jalan ini kamu akan mendapat hidup sejati. Kita mesti teguh hati, kita mesti memandang serius, kita mesti berdisiplin dalam segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kita mesti berdoa setiap hari, kita mesti rajin membaca Alkitab. Kita mesti mengambil semuanya dengan serius. Kita mesti teguh hati.
Dan dengan ini kita akan mendapat kehidupan, kekal kehidupan sejati. Dan hidup kita akan bertambah baik. Okey, ini adalah ayat hafalan untuk minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan.